السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العنزر وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى شيخنا الشيخ حج محمد عاصم بن أحمد أنصار الله السيد الشيخ، ووصلهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شاء لله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء آمين يا رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada malam ni kita baca kitab Aqidatul Mu'minin, iaitu kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kitab ini adalah kitab yang pada mulanya ditulis Rumi, cetakan pertama tahun 2011 kalau tak salah ingatan saya. Kemudian cetakan kedua, kemudian ini cetakan ketiga, tapi pertama bagi edisi Rumi. Jadi kitab ini ada banyak jatuh, ada banyak jatuh dekat kilang cetak. Jadi saya harap ikuti kuliah ini, jangan tinggal. Pasal nanti kalau baca balik tak reti nak baca, pasal banyak kalimah-kalimah jatuh, hilang kat mana entah. Dia curi oleh orang bunian ke entah mana, tak tahulah saya. Jadi ikut dengan tekun sebulan 2 kali je, iaitu setiap hari Rabu, minggu keempat dan minggu kedua kita selang dengan Matla'ul Badrain. Matla'ul Badr itu nak habis ya. Jadi kita baca kitab Aqidatul Mu'minin ini ya.
Baik, kita baca daripada kulit. Ni adat orang ngaji pondok, dia baca daripada kulit ke kulit. Ya. Jadi kita baca daripada kulit kitab yang bernama Aqidatul Mukminin. Maknanya akidah orang-orang beriman. Pengarangnya tak payah beritahulah, baca sendiri. Edisi Jawi. Kemudian muka surat 5 dia tulis di situ hak cipta terpelihara. Hak cipta terpelihara. Dia tulis tidak dibenarkan mengeluar tuan-tuan padam ataupun potong, tidak. Tu bukan saya punya arahan. Ini arahan orang yang nulis. Jadi tidak tu potong. Dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel dan isi buku ini dalam apa jua bentuk, sama ada cara elektronik, fotokopi, rakaman atau sebagainya, tanpa mendapat dengan izin bertulis. Tulis itu tak payah minta izin. Saya izin nak cetak rompak, pergi jual kat belakang pasar malam ke depan pasar malam, aku suka. Lagi banyak cetak rompak, lagi banyak pahala untuk mak ayah saya dan guru-guru saya. Royalty tak penting. Yang pentingnya bala, dana akhirat. Wa tazawwadu wa inna khairu zadi taqwa. Dunia ni duit banyak mana pun tak cukup. Betul tak? Jadi dia tulis diterbitkan oleh Pertubuhan Pendidikan Islam Asyatariyah Malaysia. Oi, Malaysia macam Malaysia. Tulis Arab. Harga RM0. RM55 tu dulu. Malam ni free. Besok naik. Malam ni free. Baik. Buka muka surat, banyak bab ni. Muka surat 15. Baik, buka muka surat, tak ada muka surat tu. Bahagian 1 mukaddimah. Ringkasan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik, orang mula-mula sekali yang semak kitab ni ialah Tuan Guru Haji Rosli Al-Hafiz, Pondok Sungkai. Dia belajar pondok 23 tahun dan mendapat iktiraf daripada guru pondoknya pakar ilmu tauhid. Jadi itu orang mula-mula saya rujuk. Yang kedua, Sahibul Fadilah, mantan Mufti Negeri Sembilan, Al-Fadil Ustaz Nur Azamir Alias. Kemudian yang ketiganya, Tuan Guru Haji Abdul Halim, Madrasah Al-Munawwarah, Pondok Munawwarah, Parit Panjang, Bali, Kedah. Dan kitab ni diambil oleh, pernah diajar oleh Tuan Guru Haji Ismail di pondoknya, di Pondok Ja'far Hasanah, Ja'fariyah Hasanah. Mana di apa nama, Pendang, Kedah. Dan juga kitab ni dah sampai di Pondok Juru, seberang Perai, Pulau Pinang, dan beberapa tempat yang lain. Wallahu a'lam. Jadi kita baca muka surat seterusnya. Muka surat ini ada jatuh ni. Tiba-tiba terus jatuh. Jadi sebab tu saya tak baca kitab ni lama. Simpan kat rumah. Banyak.
Mula-mula muka surat pun dah jatuh. Jadi sebab tu saya pun tak sebarkan kitab, tak jual pada siapa-siapa, melainkan orang duduk pondok ni. Duduk pondok ni saya nak baca pasal boleh saya tambah dengan mudah. Jadi saya minta maaf bagi pihak pondok yang ikut FB tu. Buku ni banyak jatuh, banyak sungguh jatuh dia. Jadi buka lagi muka surat seterusnya, muka surat 24. Jadi tuan-tuan mengaji ni alim besar. Satu malam dah tulis muka surat 24. Kitab Ruminya tu tak ada. Yang Rumi tu ada contoh Rumi yang mana. Yang Rumi tu alhamdulillah cetakan pertama, yang kedua tak ada. Jadi siapa yang nak beli buku ni, saya syurkan beli yang Rumi lah. Yang Jawi ni banyak sangat jatuh kan. Yang Rumi ni belum cetak lagi lah. Saya minta siapa-siapa yang rajin pergi cetak rompak, pergilah cetak rompak. Lepas tu jual lah sendiri kawan-kawan yang nak. Baik, tu tak nama cetak rompak, tu nama cetak infak fi sabilillah. Saya tak suka sebut nama cetak rompak ni, macam selanunnya. Tu nama siapa yang suka cetak infak fi sabilillah ila yaumil akhirah, silakan. Dia cetak, kemudian dia jual dah sendiri, untung masuk poket dia. Ya, tu saya izinkan. Sejak mula kitab ni saya tulis. Baik, muka surat 24. Jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa perkara penting sebelum memulakan amal. Sebelum kita membincangkan ilmu mengenai Allah ini, marilah kita meneliti beberapa perkara penting sebelum memulakan sesuatu amal. Sama ada amal itu menuntut ilmu atau lainnya. Baik, belum kita buat apa-apa amal, kita mesti tahu dulu kepala-kepala nak beramal ni apa dia. Kalau kita nak menuntut ilmu apa yang kita nak belajar? Kalau kita nak beramal, amal apa yang paling elok untuk kita? Jangan tahu beramal beramal datang jin pakai toncet, dah sudah. Jadi beramal tu kena ada ilmu tu. Selalu saya sebut, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya tertolak, tak diterima oleh Allah. Jadi hendaklah kita beramal dengan berpandukan ilmu yang kita belajar. Tak dapat tidak, kena menuntut ilmu dulu. Maka ilmu apakah yang paling penting? Ilmu tauhid. Selalu kita sebut, Nabi kata apa? Innallaha lam yafrid syai'an afdalu minat tauhid. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memfardukan sesuatu yang lebih utama daripada tauhid. Jadi kita tengok, kita ni dah lepas tak lagi fardu'ain tauhid. Dah carta kat belakang 68 aqaidul iman tu, kita lepas ke tak lepas lagi? Kalau kita tak lepas lagi, kita pergi belajar dulu tauhid tu biar mahir-mahir. Sebab kalau tak kenal Allah, fala tasihhul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Maka tidak sah ibadah melainkan kenal Tuhan yang diibadahkan. Tuhan tak kenal, kau beribadah kepadanya tidak sampai kepada Allah. Ibaratnya kita tulis surat kepada kawan kita, jemput makan kenduri, tapi tak bubuh alamat, bubuh nama je. Bubuh nama Ismail Sabri. Alamat tak tulis, apa tak tulis, bubuh lantung sampah. Bubuh lantung peti pos. Esok surat tu sampai ke tong sampah je lah, tak sampai ke Ismail Sabri.
Kalau postman tu kebetulan nama Ismail Sabri, dapat kerja. Nampak? Begitulah contoh apa? Perumpamaan dia kena kenal lah, kena kenal siapa Tuhan kita. Bukan mengetahui tapi mengenali. Mengetahui saja tak memadai, tapi adalah mengenali. Bukan a'lam, bukan i'lam, tapi i'raf, kenali olehmu akan Allah. Bukan kenal, bukan apa, bukan tahu, bukan mengetahui, tapi mengenali. Dalam matan Ummu Ibrahim dia kata ayya'rifa, bukan ayya'lama, tapi ayya'rifa, bahawa mengenali. Mengenali Allah wajib. Baik, apa yang penting sebelum kita menuntut ilmu? Yang pertama, ikhlaskan niat kerana Allah. Nabi kata innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Ni hadis. Hadis ni cukup terkenal ni. Ya. Hadis ni hadis nombor 1 dalam kitab Imam Nawawi dalam hadis 40. Artinya hanya segala amal itu dengan niat, dan hanya bagi tiap-tiap seorang apa yang ia niatkan. Apa kita niat? Maka kita menuntut ilmu ni, apa niat dia? Cuba tengok bawah. Niat menuntut ilmu mesti niat 3 ini. Yang pertama, untuk menghilangkan kejahilan diri. Yang pertama, untuk kita niat, aku belajar ni untuk hilangkan kejahilan diri. Yang kedua, untuk diamalkan kerana menurut perintah Allah bagi mendapatkan keredaannya. Ilmu yang kita belajar tadi dah kita faham, kita niat pula untuk kita amalkan. Yang ketiga, untuk disampaikan pula kepada orang lain. Itu 3 ya. Yang pertama, untuk menghilangkan kejahilan, untuk mendapatkan keredaan Allah, untuk kita dakwah orang pula. Dah ada ilmu, kita sampaikan kepada orang, sekurang-kurangnya keluarga kita. Ya. Baik, faham. Baik, niat yang salah dalam menuntut ilmu. Muka surat 25. Apa yang salah? Kalau ada niat ni, berdosa kita. Yang pertama, supaya dapat setanding ulama yang lain, dan digelarkan ulama, orang alim atau sebagainya. Nak digelarkan syekh, nak digelarkan tuan guru, nak orang cium tangan, cium kaki. Orang cium lah, orang cium tangan kita. Sonok lah lagu tu. Sonok. Di mana-mana pun orang cium tangan. Sonok. Glamour. Nak glamour tu, tempatnya dalam neraka. Jadi sunnah Nabi, kalau orang cium tangan, kita tarik. Sunnah Nabi ni bila sahabat cium tangan dia, maka Nabi ni tarik. Dia tak nak orang cium tangan dia. Ya, tok guru saya banyak. Bila orang cium tangan dia, dia tarik. Jadi apa pendapat alim ulama dengan hadis ini? Adakah afdal diamalkan? Baik. Dibahaskan oleh ulama mengenai hukum cium tangan. Hukum cium tangan ni, bila kita bersalam, bukanlah disunatkan kepada semua orang. Ini perbahasan ulama. Perbahasan ulama, bukanlah semua orang kita nak cium tangan dia bila bersalam. Ya. Jadi yang disunatkan kita mencium tangan, bukan cium pakai dahi. Itu namanya salam kerbau. Atau salam kerbau, dia tanduk.
Salam tanduk. Salam tanduk. Tu tak dapat apa-apa. Itu sia-sia. Tak ada dalam ajaran Islam. Salam cium pakai tanduk, pakai dahi dah. Nak cium betul-betul dengan hidung. Kalau bau belacan lah. Nasib engkau lah. Tidak tersadut cium, salam sudah. Tak kena cara, tak dapat pahala, bahkan jadi makruh. Banyak kita dah kadang-kadang bukan kata budak, bapak budak pun cium kerbau. Jangan dia cium kerbau makruh. Kalau dia nak cium kerbau, katok sikit dahi dia bekak tu. Biar dia pula jadi kerbau juga. Jangan dia cium kerbau. Tidak tersudut salam tu, makruh, tak ada pahala pada. Nak cium tangan dia. Baik, siapakah yang sunat kita cium tangan? Yang pertama kepada kedua ibu bapa kita. Mak kita, ayah kita. Yang tu sunat kita cium tangan dia. Yang kedua kepada masyayikh yang warak. Guru-guru yang warak. Guru-guru yang warak ni maknanya guru-guru agama. Guru sains tak payah. Nak guru warak dia kata tu masyayikhul warak. Maka kata masyayikh yang bersifat dengan warak. Kata Abdullah Al-Mubarak, dia kata apa dia? Kata Masyayikh Al-Mubarak, iaitu seorang muhaddisin wafat tahun 160 Hijrah. Dia kata al-ulama afdalu min abaikum. Fayaqulu kaifa zalika ya syekh? Faqala Abdullah Al-Mubarak, abaukum yahfazunakum min narid dunya wal ulama yahfazunakum min naril akhirah. Maksud dia, kata Abdullah Al-Mubarak, seorang muhaddisin, dia kata ulama itu lebih afdal dari bapa-bapa kamu. Dia tak kata ibu bapa, dia kata bapa-bapa. Maka bertanyalah muridnya, kenapa demikian ya Syekh? Pasal apa pula ulama lebih afdal dari bapa kami? Maka jawab Abdullah Al-Mubarak, bapa-bapa kamu memelihara kamu dari neraka dunia. Jadi dia jaga kamu, makan minum kamu dan sebagainya. Ulama pula memelihara kamu dari neraka akhirat. Mana kata dia menjaga kamu daripada masuk neraka yang amat azab di dalam negeri akhirat. Maka sebab tu dia lebih afdal. Tapi kalau bapa kamu itu juga seorang ulama yang jaga kamu dunia dan akhirat, maka dia memiliki dua martabat. Satunya bapa, satunya ulama. Tapi sekarang ni mana ada orang sampai peringkat ulama? Tak ada orang sampai peringkat ulama. Sekadar reti sikit-sikit. Saya pun reti sikit-sikit. Ustaz pun belum sampai lagi. Orang nak jadi alim ni kurang-kurang mengaji 40 tahun baru nama dia ustaz. Saya mengaji 4 hari setengah, mana nak cukup. Baik. Orang nak panggil pi tapi buat macam mana nak marah ke dia. Marah tak boleh panggil juga. Orang panggil pi. Tapi darjah tu tak sampai. Bukan kata ulama, ustaz pun tak sampai. Jadi kita ni macam saudara lah. Saudara mara. Dia antum semua ni macam anak-anak saya. Ni anak dengan bapa. Pelihara neraka dunia. Bukan neraka akhirat. Yang bapa ni pun tak tentu syurga lagi. Dosa banyak.
Baik. Jadi jangan kita niat belajar tu nak digelarkan orang ulama dan sebagainya. Ya. Baik. Tu yang pertama. Baik, kenapakah disunatkan cium tangan itu? Kerana menghormati dia sebagai ibu, sebagai bapa dan sebagai orang ulama. Jadi ya, ulama-ulama membahaskan adakah sunat selain daripada itu dicium tangan, ya. Baik, Imam Malik dalam Muwatta menegaskan cium tangan ni tak perlulah. Kerana apa? Kerana Nabi sendiri pun menarik tangannya tak kala sahabat nak mencium tangan. Kata Imam Malik tak perlulah mencium tangan, sekadar bersalam sudahlah, ya, kata Imam Malik. Buka dalam kita Muwatta lil Malik. Kitab induk Imam Malik tu kitab hadis tertua di dunia, ya, kitab hadis tertua di dunia. Antaranya ialah kitab Muwatta bagi Imam Malik, ya, rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu an wa qaddasallahu sirruh. Kata Imam Syafi'i pula, Imam Syafi'i kata sunat mencium tangan guru-guru itu. Sehingga salah seorang pengikut Imam Syafi'i, iaitu Imam Al-Ghazali, dia menghormati seorang penternak ayam, dianggap sebagai gurunya kerana mengajarnya tentang hari telur ayam menetas. Dia tanya tukang bela ayam tu, "Tuan, saya nak beli telur. Telur ni berapa hari boleh menetas?" Peternak ayam tu ajar dia, ayam ni nak menetasnya sekian-sekian hari. Jadi dia ambil ilmu tu, dia anggap peternak ayam tu tok guru dia, dan dia hormat peternak ayam tu macam tok guru dia yang lain. Jadi ikut kata Imam Syafi'i, dia mencium tangan. Sebab menghormati sebagai seorang guru, ya. Tu pada pendapat Imam Syafi'i. Namun siapa yang boleh jaga menurut sunnah Nabi, Nabi tarik tangannya tak kala nak dicium sahabat, kata kebanyakan ulama itu pun afdal juga. Tok guru saya sendiri bila nak dicium tangannya dia tarik tangan. Ya. Tapi kalau dengan niat untuk mengajar adab kepada, ya, anak-anak dan anak murid yang baru belajar, itu juga afdal. Itu juga afdal. Maka benda ini jadi khilaf di kalangan ulama. Jadi maknanya apa? Cium budak apa, cium budak apa lah. Cumanya yang dicium itu kalau dia tarik dapat pahala sunnah. Dulu saya rajin juga tarik dia rentak tangan kita. Tarik dia rentak tangan kita. Tu tak larat dah aku nak tarik. Kemudian nak cium-cium lagu, baru belacan nasib engkau lah. Tu cerita dia. Habis. Cuma kita ni janganlah belajar kerana nak apa? Nak digelarkan orang ulama, ustaz, tuan guru, syekh. Nak dapat gelaran tu namanya orang yang belajar dengan tidak ada keikhlasan, maka tempatnya dalam neraka. Jangan niat ni duduk pondok ni, besok lepas ni aku nak pergi mengaji sana pula, belajar lagi sampai dapat PhD, nanti aku balik kampung, orang panggil aku syekh, profesor, doktor, glamour ni aku. Jadi itu namanya apa dah? Tanda-tanda nak jadi ahli neraka. Jadi ulama usul. Dan kita baca dalam kitab Alamat Kiamat yang dah khatam baru ni, bukan? Orang baru, orang lama. Orang baru-baru tak baca lagi. Tahun depan dah ulang.
Tu tanda-tanda ulama usul ya. Jadi alim nak orang hormat. Yang kedua, menuntut ilmu untuk mencari harta kekayaan duniawi. Belajar rajin, tapi niatnya nak jadi apa? Kaya. Nabi kata, tanda-tanda nak kiamat, orang menggunakan amalan akhirat untuk mencari keuntungan dunia. Siapa-siapa menjadikan amalan akhirat untuk mendapatkan keuntungan dunia, maka itulah tanda-tanda alamat kiamat yang buruk. Maknanya orang ini bakal masuk ke dalam neraka Allah. Jadi kalau nak cari dunia dengan mengajar agama, tak boleh ke? Jadi mufti, jadi qadi, jadi imam, jadi ustaz, jadi ustazah, jadi muallimah, jadi muallim. Ya, apa jugalah jadi pegawai agama, tak boleh ke? Bukan tak boleh. Bahkan itu yang afdalnya. Namun kalau niat semata-mata jadi itu untuk cari harta, itu tak boleh. Jadi mufti pasal nak kumpul harta, jadi orang kaya. Tu tak boleh. Jadi penceramah bebas, rata-rata pergi ceramah. Pasal apa? Pasal nak dapat income lebar. Banyak, sana bagi 200, sana bagi 200, sini bagi 200. Satu hari 3 tempat dah 600 ya. Sebulan tu dia kalah gaji cikgu. Tak jadi cikgu, aku jadi ustaz. Nak jadi lagu tu. Nak jadi lagu tu tempatnya dalam neraka. Nak sangat. Jangan niat nak benda-benda macam tu. Ya, kalau sudah ditakdirkan oleh Allah kita jadi muallim yang menyampaikan ilmu kepada manusia, niat saja untuk mengajak manusia kepada Allah kerana Allah. Kalau dapatlah sagu hati orang beri, maka ambil itu semata-mata dengan memandang ini adalah ujian dari Allah. Ujian Allah, innama nahnu fitnatun. Ujian tu jaga takut jadi istidraj. Tanda-tanda istidrajnya apa dia? Makin gila dunia, makin jauh dengan Allah, makin tak mahu beruzlah, makin tak mahu menghampirkan diri kepada Allah, makin duk demand harga. Dulu ni 200 Lo ni siapa nak cari saya 1 jam 2,000. Ada 12,000 buat dah. Itu dah tu namanya penceramah celebration. 12,000 minta. Tak apalah, dia ikhlas tak apa. Dia ikhlas tak apa dengan kita petikaikan. Kita mana tahu dia ikhlas ke tidak? Barangkali dia ikhlas. Wallahu a'lam lah. Tapi kalau boleh jangan duk demand lah. Ni berapa dik ustaz kami nak panggil ceramah masjid kami sebenar Isra' Mi'raj. Jawab saja, saya bukan artis popular, tak bagi pun tak apalah. Saya nak orang tu kembali pada Allah dan tolong doakan agar saya pun jadi orang yang kembali kepada Allah. Cukuplah sekadar itu. Jangan duk letak harga. Esok ni semua ni kau jadi ustaz belakang. Orang minta ngajar masjid surau, minta berapa nak kena bayar, jangan duk sebut harga. Kau sebut harga ngaji kat siapa? Pondok Syatariah, cantik telinga. Kalau sebut harga tu jangan sebut pondok lain lah ya. Malu. Tak boleh ke sebut harga. Kami tengok dalam kitab Imam Hanafi kata boleh sebut harga bagi guru Quran. Imam Hanafi kata
harus seorang guru yang mengajar Quran itu meletakkan harga pengajarannya, kerana meninggikan syiar Quran, meninggikan martabat Quran. Baik, kalau semata-mata niat meninggikan martabat Quran, ya haruslah. Tapi kalau untuk meninggikan rumah dan perutnya, itu apa pula? Nak bagi tinggi rumah, bagi besar rumah, banyak tanah. Jaga-jaga itu. Niat itu kena betul. Niat itu. Dan niat untuk meninggikan Quran, dia tak apa dapat pahala. Dan dia ceramah, bubuh harga tinggi-tinggi, 1 jam 50,000. Niat dia apa? Untuk meninggikan agama. Tak apa. Tapi betul ke? Jam 50,000 untuk meninggikan agama. Betul ke? Betul tak apa. Macam kisah Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Satu ketika Sayyidina Sa'id Al-Khudri, dia dengan beberapa sahabatnya, ya, bermusafir dalam perjalanan nak balik ke Madinah, sampai satu kampung orang Arab Badui. Kebetulan mereka ni masa tu susah. Susah apa? Tak ada air. Air ke habis. Ni grup Sa'id Al-Khudri, tak ada air. Minta tolong kampung tu. Kami kekeringan air, kami tak cukup air, boleh ke kami minta air sikit? Orang kampung tu badu. Ibad dono. Tu dono. Dia badu, tak tolong pun. Kenyit mata. Kenyit mata. Yang tu. Allah sombongnya. Jadi Sayyidina Sa'id Al-Khudri dengan sahabat-sahabat tadi, dia kata tak apalah, dah ada orang tak mau tolong kita, kita pergi ke depan lagi. Ya. Jalan, jumpa Oasis. Oasis tu Oasis. Oasis tak tahu. Oasis ni satu kolam air di tengah-tengah padang pasir. Padang pasir ni jarang ada air. Ya. Terkadang jumpalah satu kolam air di padang pasir tu, namanya Oasis. Jadi berehatlah mereka di Oasis ni, mandi dan sebagainya. Dah kenyang-kenyang mereka minum air, hilang dahaga, rehat-rehatlah. Tengah-tengah rehat, datang beberapa orang-orang Badui dekat sahabat-sahabat Nabi ni. Dia orang tanya, bagi salam, Assalamualaikum. Orang Islam pun. Tadi badu. Biasalah orang Islam. Ya, sama macam dulu, sekarang sama. Betul, ada yang badu. Tapi sahabat Nabi ni hati dia mulia. Yang ditarbiah oleh Nabi. Ya. Bila orang tu bagi salam, walaupun tadi perangai dia lagu tu, mereka jawab dengan baik. Waalaikumsalam. Apa hajat? Jawab dengan Arab Badui tadi. Dia kata, tolong tuan, adakah di antara kamu di sini, tuan-tuan di sini, yang pandai berjampi? Kenapa? Ketua kampung kami ini kena sengat dengan binatang bisa. Dia sebutlah dia tu binatang bisa. Tebuan ke, temingat ke, dia ada lah. Terus lah, bengkak-bengkak habis badan dia. Jadi adakah kamu yang boleh berjampi? Nak pula pakai jampi. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, tak apa lagu tu, kita pergi tengok. Abu Sa'id Al-Khudri ni ketua musafir umat Islam tadilah. Pergilah tengok. Pergi tengok-tengok, dia kata gini, mai air 1 cawan. Minta air kosong secawan. Lepas ambil air kosong secawan, dia baca Fatihah. Baca Fatihah ya. Bukan dia baca 30 juzuk Quran. Fatihah dia baca. Habis baca Fatihah, dia bagi orang tu minum. Dengan kehendak Allah Ta'ala, elok dia minum, lega terus.
Sakit-sakit yang dia mengerang tadi, sakit tak tahan, hilang habis. Yang bengkak-bengkak tadi pun nampak macam surut. Oh, berkat sungguh doa Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tadi. Maka ketua kampung tadi ni bila dia tengok dia dah sihat, dia tanya Abu Sa'id Al-Khudri ni, dia kata, tuan nak upah apa? Khabar kat saya, tuan nak upah apa? Tuan telah menyembuhkan saya. Tuan khabar, tuan nak apa? Saya beri. Oh, zaman dulu ni mana ada Ferrari. Kalau ada Ferrari, dia minta Ferrari lah. Bukan? Perempuan pun Mercedes 5 Series. 520i. Habis masa tak ada lagi. Yang ada apa dia? Kambing je lah banyak. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri dia fahamlah orang Arab ni apa yang ada mereka banyak. Apa yang mereka ada. Mereka kibas. Dia minta lah kibas. Dia minta berapa ekor? Tak banyak lah, 100 ekor. Tu dia. Nak kira ekor. 100 ekor. Bukan seekor, 100 ekor. Ketua kampung tadi dengar 100 ekor, dia gelak lah. Sikit tu. Itu pun dia cari 100 ekor semua ambil kambing dia sendiri je. Dia bagi kat Abu Sa'id Al-Khudri. Orang Arab Badi dulu ni, mereka bela kambing bukannya 10 ke 20 ekor macam orang ni, 1000 ekor. Ribu bela. Nabi Ibrahim dia bela kambing 12,000 ekor. Katanya lebih daripada itu. Katanya lagi Nabi Ibrahim saja bela anjing untuk jaga kambingnya ni 1000 ekor. Anjing saja 1000 ekor. Bagaimana kambing-kambing dia dua ada puluhan ribu ekor. Orang dulu bela. Mana ada macam ni. Bela tidur atas jalan. Jadi orang Arab Badui tadi turun daripada rumah dia. Dia cari 100 ekor kambing yang sehat-sehat bagi ke Abu Sa'id Al-Khudri. Sonoklah dia orang ni, bawa balik ke Madinah. Dalam perjalanan balik tu, antara sahabat Nabi tadi ni bertanya-tanya, sahabat kita ni baca Fatihah sekali, dia minta upah sampai 100 ekor kambing. 100 ekor berapa ringgit ke hari ni? Hari ni kambing jangan ada buat main lah. 500 orang tak jual. Kalau Sungai Raya ni berapa duit tak ekor kambing? 800 kali 100 tu dia 80,000 lah. Betul 80,000. Dia minta 80,000. Boleh? Bankrupt. Baca Fatihah minta 80,000. Bukan khatam Quran, Fatihah minta 80,000. Jadi sahabat-sahabat tadi ni kata, boleh ke lagu tu? Baca Fatihah minta sampai 100 ekor kambing. Kalau zaman ni 80,000 ringgit. Baca Fatihah, beli Quran satu kitab rubuh 20 ringgit. Maka yang ni kata boleh, yang ni kata tak boleh, yang ni kata aku tak tahu. Lama tak dapat keputusan. Inilah kita pergi rumah Rasulullah. Sampai Madinah nanti kita jumpa Nabi dulu, tanya Nabi, apa pendapat Nabi? Nah, sampai Madinah bukannya dekat, jauh. Zaman dulu bukan naik kereta api. Kalau terbang langsung tak ada lah. Jalan kaki. Naik unta, naik kuda. Itulah transportnya. Bawa lah kambing satu ekor balik. Baik. Lama sampailah ke Madinah. Jumpalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun cerita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sahabat kita ini mengambil upah baca Fatihah 100 ekor kambing.
Ceritalah daripada mula sampai akhir. Maka bila Nabi dengar, Nabi tersenyum. Nabi tersenyum. Nabi tak kata apa-apa. Nabi kata apa? Inna ahaqqa alaihi ajra kitabullah. Sesungguhnya yang lebih berhak kamu mengambil upah ialah mengambil upah mengajar kitab Allah, membaca kitab Allah. Ambil upah baca kitab Allah, bukan mengajar, baca ya. Ambil upah baca ya. Ambil upah baca tu seafdal-afdal kamu ambil upah. Mengajar belum lagi. Membaca ya. Ya, kita upah orang baca Quran bulan Ramadan. Bukan ada apa-apa upah ya. Upah. Kamu niat untuk saya dan keluarga saya dan mak ayah saya yang telah meninggal dunia ya. Ambillah 1,000. Ya, kita bagi kat dia tu, dia ambil tu, itulah sebaik-baik upah dalam segala jenis upah kerja di dunia. Dia jadi Perdana Menteri kah? Dia jadi Menteri Besar kah? Dia jadi engineer kah? Dia jadi cikgu kah? Lecturer kah? Apakah? Kalau bukan daripada agama, baca Quran tadi ambil upah, itu lebih afdal. Itu dalil tadi. Inna ahaqqa alaihi ajra kitabullah. Maka inilah dalil yang diambil oleh pondok-pondok daripada Patani sampai ke Malaysia, sampai ke Indonesia, ya, sampai ke Mesir, pondok-pondok di Mesir, di Syria. Bila datang bulan Ramadan, ya, orang mengupah pelajar-pelajar ini untuk baca Quran. Jadi pelajar-pelajar yang menerima tu dia dapat pahala yang besar di samping ya upah membacanya. Haram ke tidak? Bukan haram, inna ahaqqa. Bahkan itulah yang terlebih utama mengambil upah daripada kerja-kerja yang lain. Kerja bawa kapal terbang, ambil upah baca Quran tu lagi afdal. Kerja apa? Kerja cat langit. Boleh cat langit? Tu kata Nabi. Itulah pondok-pondok bila masuk bulan Ramadan, dia buat majlis tilawah Al-Quran dan khatah dan tahlil untuk dia hadiahkan pahala-pahalanya kepada si mati. Dia tak minta pun 100 ekor kambing sekali khatam. Ya, paling tinggi pun RM10 kali khatam. Tu pun orang berkira gila dah, gila dunia dah cikgu ustaz ni. RM10 sekali khatam, gila tu, mahal. Hang baca tengok. Semuka letih. Makan haram dia ambil upah. Itulah cerita orang tak mengaji. Ataupun dia mengaji, tapi mengaji ala Wahabi. Mengaji ala Wahabi pun kok tu juga. Yang tu dia tak suka. Pasal apa? Amalan-amalan sunat ni, Abdul Wahabi ni memanglah tak suka beramal dan tak suka menggalakkan orang beramal. Yang dia suka ada apa dia? Yang dia suka pampai. Tu dia suka. Tanda dia apa dah? Tanda dia anak raja Saudi Arabia buat pampai tiap-tiap malam, panggil penyanyi-penyanyi kapi masuk Arab Saudi di hari ni. Setiap malam di Arab Saudi, Tok Mufti dia tak kata apa. Tah dia kata sunat, dia tahu. Inilah kerja Abdul Wahab bin. Sekian dimaklumkan. Bukan marah, tergerang tengok pokok ni yang duk suka melawan orang nak buat amal. Ya, ulama tu tak kata apa, tiba-tiba datang dia sekor. Ya, terus menutup, melabelkan haram, memfatwakan haram mengupah membaca Quran. Habis hadis tadi yang buat mana? Orang ikut hadis lah, bukanlah orang ikut nafsu. Ada hadisnya. Baik. Habis sekian dia maklumkan. Jadi kita ni, ya, kita sebagai orang yang beriman, yang tak menolak Quran dan hadis, ya, saya giranya lah. Bila masuk bulan Ramadan, carilah mana-mana orang yang boleh baca Quran dengan baik, kita upah dia. Ya, kita upah dia baca untuk mak ayah kita.
Kita tak larat nak bagi seorang. Pakatlah 10 orang, seorang 100, bagilah kat dia 1000. Janganlah bagi 100 pakai kain semua. Kesian dah kat dia. 30 juzuk dia pun nak buat kerja lain dah sama. Agak-agak berapa hari je nak baca. Kan? Dia pun nak buat kerja kebun, barangkali malam saja. Ya. Agak-agak lah. Bagilah 300 ke 300 ke kali kata ni saya nak khabar ni. Pasal ada orang nak bagi kat saya hari tu, Ustaz, ada tak orang tulis tolong bacakan khatam Quran untuk ayah saya? Saya bagi dia 1 kali khatam RM50. Saya pun diam, nanti saya cari tengok. Lama-lama oleh kerana kesian, ya, cerita dengan beberapa orang jemaah muslimat. Jadi jemaah muslimat, ya, tarekat Syatariah ni mereka prihatin. Yang bincang-bincang inilah, bila ada kematian kita sukarela khatamkan Quran untuk orang yang mati, tak kira siapa. Tak payah bayar sekupang pula. RM50 kau simpan je lah. Jadi sampai sekarang dah bertahun-tahun, ya, bila ada kematian, dia muslimat Syatariah ni, Allah, bagus sungguh. Yang ni saya puji sungguh-sungguh, saya pun tak boleh buat. Dia orang ambil seorang sejus, 30 orang khatam satu Quran, hadiah pada si mati. Ya. Berapa duit bayar tak? Kupang pun tak bayar lah. Kau simpanlah duit tu. Kena bubung kau tabung hitam. The black tabung. Tu black money dalam tu. Masa tabung ni black. Ni tak nak bagi. Tak bagi pun tak apa. Ya. Jadi kita buat secara sukarela. Siapa-siapa yang nak bulan puasa ni bolehlah bagi nama kepada muslimat. Kalau nak bagi juga duit, tanyalah dia orang. Kok dia orang nak buat apa-apa. Ni saya beritahu dalam FB ni. Ya. Dulu saya kutip dia untuk diagih-agihkan ke beberapa sekolah pondok di Kedah. Tahun ni saya tak buat, tak dan. Tak dan. Kita bajet 100 kali khatam sepanjang bulan Ramadan. Tahun ni tak buat, tak dan. Tak dan, saya nak mana-mana. Baik, kita sambung. Jadi janganlah pula belajar Quran sebab nak ambil upah baca Quran saja. Supaya banyak duit masuk. Ya? Itu jangan ada niat lah. Jangan ada niat lagu tu lah. Boleh ambil upah dengan niat memuliakan Quran, meninggikan Quran. Itu hukumnya harus. Macam juga orang masuk pertandingan musabaqah Al-Quran, menang dapat duit, haram ke tidak? Itu bergantung pada niat dia. Kalau dia niat aku masuk musabaqah untuk meninggikan, ya, taranum Quran, supaya orang tinggalkan muzik-muzik yang melalaikan, biar mereka suka kepada Quran, maka mudah-mudahan adalah pahalanya. Ya, tapi kalau dia masuk tu pada semata-mata nak riak, takabur dan nak cari duit, itu tak boleh, jadi haram lah. Dia bergantung kepada niatnya tu tadi. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Dan kita ni memang disuruh oleh Nabi membaca Quran tu dengan berlagu. Tapi berlagu dengan niat mencari redha Allah. Dia salah tu kalau dia cari redha manusia. Kalau dia cari redha Allah, itu sunat. Nabi kata, "Ma laisa minni man la taghannama bil Quran." Bukan daripada golongan aku orang yang tidak melagukan membaca Al-Quran. Sunat melagukan bacaan Quran. Jangan buat lagu dandut reggae-reggae sudah. Lagu Quran kena lagu Quran lah. Bayati Suri, Hijaz dan sebagainya. Ya. Baik. Yang ketiga haram kalau kita buat sesuatu seperti menuntut ilmu tadi ni supaya dihormati oleh orang awam, supaya tak dipandang rendah.
Dia bagi motivasi ke anak dia. Wahai anakku Din, belajarlah sungguh-sungguh Din, supaya kau dapat masuk universiti. Nanti bila ketua, orang hormat engkau. Orang tak perkotak-katik ke engkau, orang respect, tabik spring tong-tong. Oh, seronok yang ni pun semangatlah, dapat motivasi bapak lagu tu. Sebenarnya bapak tu sedang mencipta neraka untuk anaknya. Tak siapa suruh mengaji agama, tapi nak glamour dunia. Jadilah bapa mencipta neraka untuk anaknya. Akhirnya anak menarik bapa, ya, masuk sekali ke dalam neraka. Jadilah apa tadi? Orang menuntut ilmu bukan kerana mencari redha Allah, habis masuk neraka belaka. Dan yang keempatnya, menuntut ilmu dengan riak, ujub, sum'ah dan takabbur. Apa dia riak? Riak ni ialah menunjukkan amal kepada manusia supaya manusia memuji dirinya. Itu kata riak. Menunjuk kepada manusia akan amal ibadah supaya manusia memuji dirinya. Kita buat rumah besar, riak pada orang, jaga. Bukan kata sembahyang puasa dia, buat rumah besar. Nabi kata, barang siapa membesarkan rumahnya untuk berbangga-bangga dengan manusia, maka di padang mahsyar nanti dia akan menanggung rumahnya itu di atas belakangnya hingga 50,000 tahun. Boleh angkut simen, pegang cangkui 4-5 dah pun dah sakit pinggang, nak tangguh rumah kat atas belakang 50,000 tahun. Tak patah-patah ke pinggang, tak patah, tapi bahkan semakin sakit. Nah, itulah dia, ya. Jadi kalau dah ada rumah besar, rumah ni tu dia 5 ekar tu rumah dia tu. So gila polis tanah. Ya. Nabi Sulaiman tak kala dipuji oleh Balqis. Ratu Balqis puji dia, lawannya rumah tuanku. Apa jawab Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Inilah limpah kurnia Tuhanku. Dia tak kata tengoklah siapa. Itu Firaun. Firaun tak kala dia kerah rakyat dia buat istana besar kat dia, dah besar dah, rakyat dia nak puji, lawanya istana tuanku, padahal dia orang tu bodoh, jadi kuli batak kuih dah. Dia kata apa? Tengoklah siapa beta, dia dah kerah orang, lepas tu dia puji diri sendiri, ya. Inilah dia, namanya Fir'aun. Ya, jahat tak jahat ni dia. Tu dia. Jadi kita ni bila ada sesuatu kelebihan, kalau ada dia ada motor 70 lampu bulat, kita ada motor 90 lampu 4 segi. Jadi yang ada lampu bulat dia kena syukur. Pasal apa? Walaupun motor dia lebih mahal, kalau dia main motor lampu bulat 70 tu lagi mahal tu, anti 10,000 pada orang jual. Yang 4 segi tadi orang tak beli. Betul tak? Lagi mahal daripada motor yang lalu duduk pakai tu. 15,000 saya pernah jumpa. Ingatkan nak jual lah 15,000 satu. Dia dah buat cantik dah. Tak jadi. Jadi kalau dia bangga dengan motor dia tu, 50,000 tahun tangguh kat atas belakang. Di mana? Padang mahsyar. Dia jangan duk berbangga dengan harta dunia yang kita ada. Semua tu akan jadi azab kita di akhirat. Pandang itu adalah haza min fadli rabbi, yang mana ia hanyalah satu amanah Allah kepada kita. Amanah Allah tu benda tu. Semuanya akan ditanya. Ke mana kau dapat pen ni? Dari mana kau dapat? Ke mana kau bawa dia? Apa kau buat? Semuanya akan ditanya. Ya.
Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Jadi maknanya semuanya itu akan menjadi dalil kita di akhirat, sama ada kita ni ahlus syaqawah atau ahlus sa'adah, ya, orang yang celaka ataupun orang yang berbahagia. Dunia ni tak lama, kaya tera mana pun, billionaire tera mana pun, ada kapal terbang, ada jet, semuanya ada, tak lama. Tinggi-tinggi pun 120 tahun padam. Betul tak? Tinggi-tinggi 130 tahun kojol. Ni nak sangat, tu nak, ni nak cara halal tu boleh tahan lagi. Ni hak orang pun nak sapu. Allah, ya. Kisah orang makan buah kurma, masa dia beli dekat kedai, dia ambil sebiji, dia rasa lah, nak rasa manis tak manis, tapi tak minta izin dekat tokek kurma. Biasa dah beli boleh rasa lah kan. Dia minta ambil, dia tak minta dia ambil rasa gitu je. Tak minta izin. Biasa ni orang minta, orang makan biasalah, bukan biasa kilo sebiji. Tapi dia tak minta. Walaupun biasa orang ambil. Tapi apa jadi ya? Apa jadi? Seluruh amalannya yang dulu tergantung, yang sekarang pun tergantung. Tak diperkirakan sebagai berpahala. Saya ambil hak orang tanpa kebenaran. Dia takutlah kita benda. Jangan duk ambil hak orang tanpa kebenaran. Ya. Takutlah benda. Baik. Jadi kalau orang yang ada iman, dia tak nak ambil hak orang. Siapa? Buat apa lagi dah nak solat? Buat apa lagi nak zakat, nak puasa, nak haji, nak ibadat, nak mengaku beriman kepada Allah, sedangkan kamu sendiri dah mencipta neraka yang kamu akan duduk di situ lama. Yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat terasa seolah-olah 1000 tahun di dunia. 1000 tahun dunia, bukan 1000 hari. 1000 tahun. 1000 tahun per hari. 365,000 satu hari. Ya, 1000 tahun. Satu tahun 352,000. Aku tak kerti kira, bagi dia sendiri. Boleh kira. Satu hari. Kalau dosa tu dia kata 10 tahun, tu dia. Tak cukup kalkulator nak kira. Berani buat lah. Kalau berani buat, berani silakan. Jangan dia ambil lah hak orang. Baik, itu namanya riak. Yang kedua, ujub. Apa dia ujub? Ujub ni dia perasan kata dia tu baik. Dia perasan, dia perasan kata dia pahala banyak, dia perasan kata dia baik, dia perasan kata dia ilmu tinggi, dia perasan dia rasa dia itu orang mulia, dia perasan kata sebab dia lah orang lain ni selamat, dia perasan kata dia kalau tak ada dia orang lain tak jadi apa, dia perasan kata kalau tak ada dia tak ada untung lah, tak ada mulia lah, tak ada itulah, tak ada inilah. Maknanya dia perasan dia baik. Itu namanya ujub. Ujub, riak ni membatalkan pahala-pahala ibadat. Membatalkan pahala-pahala ibadat. Jadi riak, ujub ni dosa besar. Ar-riya'u zambun kabir. Kata Imam Ghazali, riak tu dosa besar. Tak taubat, pahala tak main balik. Bila dia taubat, pahala-pahala yang hilang tadi datang balik. Jadi kalau mati tak ada taubat, apa cerita? Itu namanya ujub. Kemudian sum'ah. Apa dia sum'ah? Sum'ah ni ialah suka orang tahu yang dia itu orang baik-baik. Dia suka sangatlah kalau orang tahu dia selawat 1 hari 1 juta.
Tengok ni 1 juta. Saya punya detail apa ni? Digital counting. Saya 1 juta. Nak orang tahu. Orang tak tahu tunjuk pi. Kalau niat nak riak. Kalau niat nak khabar kata dia tu hebat. Ya pasal apa? Hari ni saya dah bertasbih subhanallah 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 1 juta. Tak percaya ni tengok ni digital counting saya tu. Dulu dalam WhatsApp dulu. Apa dia baca subhanallah 1 juta kali. Jangan. Tu namanya nak orang tahu pun ada, wujud pun ada, riak pun ada. 3 sekali. Sum'ah ni biasanya berlaku lagu ni. Riak ni menunjuk depan orang. Wujud ni perasaan seorang-seorang. Sum'ah ni dia amal seorang-seorang, tapi kalau boleh nak orang tahu dia tu rajin beramal. Tu kata sum'ah. Ya. Maka nak orang tahu kata dia tu beramal, tu namanya sum'ah. Sum'ah ni apa dia? Nak orang dengari. Dengar sum'ah, sama maknanya dengar. Nak orang tahu kata dia beramal. Baik. Dan takabur. Ni takbur tu cakap Melayu dulu. Jasanya takabur. Arabnya takabur. Takabur ni apa dia? Rasa diri lebih mulia dari orang lain. Itu takabur. Macam iblis. Bila Allah suruh sujud kepada Adam, Nabi Adam, iblis kata apa? Macam mana aku nak sujud kat dia? Dia dijadi daripada tanah, aku daripada api. Tentu aku lebih mulia. Bongok punya iblis, dia tak tahu api tak boleh membakar tanah, tapi kalau tanah boleh memadamkan api. Bodoh punya iblis. Nampak? Akhirnya jadi apa? Wa kana minal kafirin. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kita ni sunat kata iblis itu laknatullah. Jangan duk kata orang laknatullah. Iblis laknatullah. Ya, barang siapa melaknat iblis ni berpahala. Jangan duk melaknat orang. Melaknat iblis dan syaitan tu sunat. Ya. Sunat. Imam Ghazali dia kata apa? Ihya Ulumuddin. Bila kita nak ditipu oleh iblis dan syaitan untuk melakukan dosa, maka kita cakap begini: wahai iblis, wahai syaitan, laknatullah, jangan kau tipu aku. Sunat dapat pahala. Kita nak curi barang orang, wahai iblis, jangan kau tipu aku. Sak dia masuk juga. Kena juga dengan dia. Jangan kata tapi tak buat. Jangan kata saja, buat-buat juga. Gelak iblis tu. Allah. Jadi nak buat ke tak nak buat ke, laknat dia dulu. Wahai iblis, laknatullah, jangan kau tipu aku. Mudah-mudahan perasaan kita nak buat dosa tu jadi luntur sedikit demi sedikit. Rasa tak nak solat, dengar dah azan ni, aduh mak azan pula dah. Dia kata sambung lagi brother, awal lagi, nanti pukul 7 kita solat brother. Betul juga, bomohkan lagi pukul 11 bangun. Jadilah geng dia akhawanu syayatin. Tapi kalau kita kata wahai iblis, wahai syaitan, jangan kau tipu engkau itu makhluk laknatullahu alaih. Wahai iblis, laknatullah, mudah-mudahan luntur dia punya bisikan kita ke telinga kita. Iblis ni, syaitan ni, iblis dia tak bagi syaitan. Iblis dia ada office dia. Iblis ni sekor dia. Sekor dia itulah bapak sekalian syaitan. Syaitan ya, 2 minggu lagi bulan puasa kan. Kita bulan puasa baca kitab lepas sembahyang tarawih. Ya, lepas tarawih kita baca kitab. Kitab ngaji macam biasa. Tak ada cuti ya. Tak ada cuti. Cuti masuk kubur sebelum cuti. Masuk kubur sebelum kita cuti. Dan ni hidup tak ada cuti. Dalam kitab Tajuk Uruf dia kata orang mukmin itu tiada cuti
tiada hari rayanya. Hari rayanya selepas masuk ke alam barzakh. Itu hari raya. Di pada muka. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa lilmuslimina ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik ya fattaq ya razzaq. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.